Okay, Assalamualaikum guys. Welcome back to Menan Adam channel. Dan pada hari ini kita akan meneruskan misi kita yang seterusnya dalam mengunboxing dan mereview kit-kit yang dikeluarkan oleh Tamiya pada tahun 2020 ini. Okay guys, jadi seperti mana permintaan salah seorang daripada kita punya subscriber yang nak tengok kit Vice Intruder. Okay guys, jadi untuk edition episod pada hari ini, saya akan membuat unboxing kit Vice Intruder. Tapi guys, jangan risau kerana pada hari ini kita ada sedikit special kerana saya akan buat comparison ataupun perbezaan di antara kit keluaran Philippines dan kit keluaran made in Japan. Okay guys, jadi dekat tangan saya ni, sebelah kiri saya ialah kit yang made in Philippines, iaitu kit yang telah pun di reissue oleh Tamiya pada tahun 2020. Dan ini pula di tangan kanan saya pula ialah kit Vice Intruder yang dikeluarkan first print, istilah kita panggil first print, yang dikeluarkan oleh Japan pada tahun 1998 guys. Okey, jadi apakah perbezaan antara kedua-dua kit ni? Jom kita tengok. Okey, sebelum itu kita tengok dulu apakah yang kita boleh dapat dengan kit yang dikeluarkan secara reissue ni. Okey, kita tengok dekat depan dia. Ini adalah gambar model kit Vice Intruder. Okey, Vice Intruder ni merupakan salah satu daripada kit mechanical series yang dikeluarkan oleh Tamiya pada tahun ini guys. Okey, dan kita boleh tengok kat sini. Okey, dia dikeluarkan dari kategori mini for the mechanical series. Okey, dan mechanical series ni seperti saya pernah explain dalam video-video unboxing dan review saya sebelum ni, yang mana saya buat Spin Cobra, saya buat Proto Saber Evolution, kan. Yang mana kit-kit ini bukanlah sama seperti mana kit-kit Tamiya yang biasa, yang mana dia tak memerlukan motor dekat dalamnya, dan dia cuma kit untuk dipasang dan untuk di display. Okey, jadi kita tengok sebelah atas ini ialah macam mana rupa kit ini. Tayar dia boleh buka dan boleh tutup. Okey, dan sebelah sini kita dapat tengok, nampak made in Philippines. Okey, nampak tak? Made in Philippines. Okey, jadi kita tengok belah side pula. Jadi untuk kit yang reissue ni, dia dikategorikan sebagai limited item, di mana nombor siri dia adalah 95534 guys, dan dikeluarkan pada harga 900 yen. Okey, dekat sini dia tulis static display model kit. Okey, dan seterusnya di sebelah sini kita akan tengok gambar yang sama macam sebelah belakang tadi, tapi yang ni dia tunjuk transparent punya. Okey, transparent body. Okey, jadi itu adalah gambar-gambar yang ada dekat kit ni. Okey, jadi jom kita compare kedua-duanya. Okey, jadi apa yang saya perhatikan guys, di bahagian tepi, kalau kita boleh tengok kat sini, nampak tak kod item dia berbeza, di mana yang ni dia tulis 95534 dan di sebelah kanan saya ialah 19305, dan sebelah kiri dikeluarkan pada harga 900 yen dan sebelah kanan dikeluarkan pada harga 600 yen. Dekat sini ada tulis made in Japan guys. Dan kalau kita tengok di sebelah samping atas pula, ada beza dekat sini, ada yang atas ni made in Philippines dan dekat bawah ni dia tak ada tulis apa-apa. Okey, dan di sebelah sini juga kita dapat tengok, di sini ada tulis manufactured in Japan, yang Philippines punya tak ada guys. Okay, so jadi itu yang ada tulis kat situ. Dan sebelah atas pula, dekat atas logo Tamiya ni, dia ada tulis terang-terang made in Japan guys. Okay, so itu perbezaan antara kit yang keluaran Philippines dan juga keluaran made in Japan. Jadi jom kita tengok dalam pula. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, jadi sebelah dalam, sebelum kita tengok dekat isi guys, jom kita tengok dekat dia punya cover dekat depan. Okey, boleh nampak tak yang made in Japan ni color dia dah sedikit ke kuning-kuningan. Okey, nampak macam mana kan, dia dah disimpan dah berapa puluh tahun? Ada 20 tahun lebih kan. Okey, jadi kita tengok dekat sini, dia punya komik yang dilukis kat sini komik yang sama, tapi cumanya beza dia, nampak tak? Dekat sebelah dalam kotak ni, untuk kotak yang Philippines punya, reprint punya, reissue punya tak ada. Tapi yang first print punya dia ada gambar dekat sebelah ni, dia ada gambar-gambar kit. Nampak tak gambar-gambar kit? Okey, di sebelah sini dia ada tulis gambar tools. Okey, sebelah sini pun ada lagi gambar-gambar kit. Dan tengok sebelah sini pun ada lagi gambar tools dia. Okey, jadi itu yang kotak made in Japan, dan ini adalah kotak yang reissue. Okey guys, jom kita tengok bahagian dalam pula. Tadang. Okey, ini dia punya, nak kata A parts pun tak boleh kata A parts. Saya pun tak boleh nak cakap part apa, sebab dia mechanical series lain sikit. Tapi ini part yang dia chrome plated lah. Dan kalau kita dapat lihat kat sini, mungkin dalam kamera tak nampak sangat. Apa yang saya boleh lihat kat sini, kedua-duanya chrome plated, dan dia punya design dia, dia punya size dia apa semua sama, dan most probably dia pakai mold yang sama. Okey,
Cumanya kalau nak kata dari sudut color chrome dia, yang reissue punya nampak lebih berkilat. Nampak lebih berkilat berbanding dengan yang first print punya. Yang first print ni nampak color kilat dia dah sedikit dull. Saya tak pasti sama ada color dia memang asal dia keluar dull ataupun mungkin sebab dah dimamah usia dan menyebabkan color dia sedikit dull. Tapi nampak beza lah. Dekat mata saya boleh nampak beza lah. Yang reissue punya nampak jauh lebih berkilat. Jadi ini dia punya bahagian yang pertama. Yang kedua kita tengok bahagian tayar. So tayar dia seperti biasa, kita untuk kit mechanical ni akan dapat tayar yang ada ni. Dia ada alur-alur sama macam tayar kereta betul ni. Jadi tayar dia pun saya tengok kedua-dua ada tulis Tamiya 1996 ke tu, 1996 made in Japan. So kedua-dua tayar pun nampak sama, memang pakai mold yang sama juga kan. Cuma yang tayar yang ni nampak dah sedikit ada rosak sikit lah kot kan. Mungkin sebab dia ialah dah lama. Yang ni nampak elok lagi. Alright, yang seterusnya kita tengok ini ialah dia punya cowl ataupun dia punya body atas. Guys, jom kita tengok yang ni dulu. So ini dia punya body atas kan. Dan kalau kita comparekan dengan yang made in Japan punya ni, dia punya body atas yang ni nampak dah sedikit kekuning-kuningan. Nak comparekan dengan yang reissue punya, nampak masih lagi jernih, elok lagi lah. Dan kalau kita pasang kat sini, nampak dia pun dah tercabut sikit dah daripada dia punya runner dia. Nampak ini ialah bahagian bawah body. Yang mana yang ni kita akan pasang sebagai bawah dia punya chassis dia lah. Ini chassis bawah dia. Yang ni ialah penutup tayar dia. Ni penutup tayar depan. Ini ialah penutup tayar belakang. Ini pemegang tayar depan, pemegang tayar belakang. So itu yang kita dapat daripada kit ni. Alright. Dan seterusnya kita tengok dekat dia punya instruction manual. Guys, untuk kit Vice Intruder yang reissue punya, nampak dia punya manual dia, saya rasa ni adakah ni sedikit tebal. Tapi kalau kita tengok dekat sini, item number dia 95534 berbanding dengan yang first printnya 19305. Memang dia menggunakan nombor keluaran yang berbeza. Kalau kita tengok, kita buka tengok ada beza tak. Nampaknya printing dia nampak semua sama. Semua sama. Mungkin bagi saya rasa lah yang first print punya ni yang sedikit kuning, dan ni dia agak ringan. Mungkin dia punya kertas tu sedikit nipis berbanding dengan yang reissue punya. Yang reissue punya saya boleh rasa yang kertas dia agak tebal. Alright. So itu dia punya instruction manual. Dan seterusnya dalam ni, untuk yang reissue punya, dia dapatkan satu kertas. Kertas apa ni? Kertas warning lah tentang penggunaan kit ni. Dan yang terakhir sekali, kita dapatkan dia punya stiker. Mari kita tengok. Teng. Guys, so inilah stiker yang reissue. Ini ialah stiker yang first print. Dan kita dapat tengok ada perbezaan sikit je. Mungkin dia pakai mold yang sama juga untuk nak print ni. Dia pakai stamp yang sama juga. Cumanya dekat sini dia ada tulis mana? Printed in Japan. Perbezaan dengan kat sini, yang ni dia tak ada tulis printed in Japan. Tapi kalau tengokkan dari sudut quality printing je, pakai kertas dia, saya rasa kertas yang sama juga ni. Cumanya yang made in Japan nampak sedikit kekuningan lah berbanding dengan yang baru print ni. Jadi belakang dia tak ada apa beza. Tapi yang terakhir sekali kita tengok dekat dia punya kotak. Guys, untuk yang kotak reissue punya, dia ada gambar macam mana cara kita boleh gunakan cowl ataupun body cover atas ni untuk dipakai pada chassis lain. Nampaknya kat sini ada contoh Super X chassis, Super TZ chassis dengan Super One chassis, yang mana kita boleh pakai cowl ni pada chassis ni untuk guna untuk buat race lah. Tapi pada kotak yang first print punya, kat sini tak ada tulis apa-apa guys. Adalah tulis ni ayat-ayat pasal saya rasa ini adalah ayat yang fine. Kita jumpa dah. Ayat yang ada kat kotak ni dah ditulis pada kertas yang ada kat sini guys. So untuk yang reissue punya, dia print balik dekat atas kertas ni instead of dekat atas kotak. Itu perbezaan dia. Guys, so itu saja perbezaan antara kit yang first print dengan kit yang dah pun reissue punya. Jadi mana satu pilihan anda? Sebab
sekiranya anda seorang kolektor, dan biasanya kolektor tetap akan mencari yang first print guys. Sebab apa? Sebab first print ni dia ada, nak kata, sentimental value yang rasa lebih bernilai lah. Dia memang lebih bernilai lah sebab kit ni dah lama, dah vintage kan. Ini masa mula-mula keluar dulu. So memang sebab tu kalau ikutkan nilai dia pun boleh pergi sampai 300 ke 500 ringgit masa awal-awal dulu. Dan saya pun mungkinlah selepas dikeluarkan yang reissue ni, mungkin harga untuk yang first print yang made in Japan ni dia mungkin akan drop sikit. Tapi saya tak rasa dia akan drop banyak. Mungkin dia akan drop ke 250 ke 300 lah range dia. Okay guys, jadi itu saja dulu video unboxing dan review untuk kit Vice Intruder untuk model yang telah dikeluarkan oleh Tamiya reissue pada tahun 2020 ni. Jadi macam mana guys, adakah ini satu kit yang agak canggih, yang best, yang agak menarik untuk anda miliki, untuk anda jadikan sebagai salah satu daripada koleksi anda? Silalah drop komen anda di bawah, dan jangan lupa untuk terus like, share dan juga subscribe. InsyaAllah saya akan buatkan video yang seterusnya, itu di mana kita akan buat pemasangan pula guys. Okey, jadi jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe. Kerana like anda, share anda dan subscribe anda itulah yang akan membantu saya untuk terus membuat review-review dan unboxing pada masa akan datang. Okey guys, terima kasih kerana menonton. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada video yang seterusnya. Assalamualaikum.